Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah mari kita sama-sama penuhi ruang salat di Masjid Nurul As-Sa'adah. Jadi kita masuk ruang ramai, kita makan kepada insya-Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang berusaha untuk majlis. Seterusnya buat mengisi majlis saya ulang sekali. Yang berusaha buat pengurusi masjid Dato' Hamzah bin Osman, juga timbalan pengurusinya, insyaAllah timbalan pengurusinya Haji Zakaria Menakub. Seterusnya pengurusi dia dakwah, barisan pegawai bersyarat, barisan EJK, barisan ustaz-ustazah, para alim ulama hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka saya ingatkan kepada kita semua, jangan sesekali kita lupa untuk berniat iktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan sebab kita berada di dalam rumah Allah ini jadi ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita kesihatan, memberikan kita kekuatan, dapat kita berkumpul bersama-sama di sini. Mudah-mudahan nanti di dalam syurga Allah temukan kembali kita bersama-sama, insya-Allah. Untuk majlis kita pada malam ini iaitu ceramah umum yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Jaafar. Namun begitu, sebelum kita memulakan ceramah khas kita pada hari ini, kita mulakan dengan pembukaan iaitu persembahan qasidah. Persembahan qasidah yang akan disampaikan oleh Tuan Said Rashid bin Muhammad Yasir bersama kita, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mendengar dan qasidah, semoga kita dapat manfaat selama kita berada di dalam majlis ini, insya-Allah. Para malaikat bersama-sama dengan kita semua. Jadi dengan itu saya silakan kepada Tuan Said Rashid untuk meneruskan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, boleh apa sih kita salawat sama Allah. Alhamdulillah, selamat insyaAllah. وَمَوَاكَ
عليك على المدى يا خير من وطئ التراب ومن مشى يا رحمة عم الجميع سناؤها وبيوم مولدك الوجود وبنت شايا من أزلت عن القلوب حجابها يا من نواه بمهجتي ودعا الشعشان فأرى الحنين إليك يا رسول الله فأرى الحنين إليك يا حبيب الله زاد فشوقي والقلب مشتاق إليك تعطشا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله kursi ada. Kalau bisa dulu ada kursi. Nah, bagi yang selawat dulu ada kursi. اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار. قال الله تعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق ولا تفكروا في ذات. وقال العارف: فمن عرف الله به فهو عارف على الحقيقة، ومن عرفه بالدليل
fahuwa mutakallim, wa man arafahu bitaklid fahuwa amiyun. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis, yang dikasihi Datuk Hamzah bin Osman selaku pengurusi masjid, Dewan Hidayatan Kuasa, Tuan Imam, sahabat saya Rashid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam yang bahagia ini dengan taufik, hidayah, riayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita berkumpul di bangunan masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat pertambahan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan asas ataupun tujuan yang paling besar kehidupan insan dijadikan dan diutuskan sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah Allah Ta'ala di muka bumi. Yang pertamanya ialah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada semua insan mengambil satu kunci yang besar bagi memudahkan mereka duduk di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bagi memastikan mereka benar-benar mantap dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagi menjurus ke arah penerimaan segala amalan yang dilakukan dan membawa kesejahteraan dan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Apakah kuncinya? Ialah ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Dalil firman Allah taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahawasanya tiada Tuhan, mana tiada zat yang bersifat dengan uluhiyah dan rububiyah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu tentang kejadian Allah Ta'ala, tentang makhluk Tuhan dan yang terdekat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tidakkah kamu mengenali, kamu memerhatikan. Wala tafakkaru fi zatih, tapi jangan masuk dalam memikirkan tentang hakikat kunci zat Tuhan, itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, mengenal Allah Subhanahu wa taala telah dibahagikan oleh para ulama. Sebab kunci ini, kalau sebenar-benarnya insan memiliki sebenar-benar pengenalan dengan Allah Ta'ala, nascaya menjadi mudah segala amalan-amalan, segala arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dilaksanakan. Sebab pengenalan yang sebenar, dia akan membawa kepada kecintaan. Seseorang tidak akan cinta melainkan dia mengenali. Ya, tidak cinta kalau dia tak kenal. Tapi kalau dia kenal, sebenar kenal zat yang maha sempurna, maha agung, maha kaya, maha hebat, maha memiliki, segala-galanya dia yang punya. Satu kepelikan kalau kalbi insan tidak jatuh hati kepadanya. Sifat makhluk, naluri jiwa manusia, kalau diletak barang yang mahal dengan barang yang murah, dia akan memilih yang mahal. Barang yang berkualiti dengan benda yang tidak, yang sebaliknya, dia akan memilih benda yang berkualiti. Kalau anak hadiah dia satu kereta, 2 biji kereta, satu harga dia 5 juta, satu harga dia 2,500 ya, kan? Agak-agak dipilih yang mana, kan?
Sudah tentu naluri jiwa manusia akan pilih benda yang hebat, benda yang berkualiti, benda yang sebenar-benarnya mahal, baru dia akan pilih. Maka siapa di Allah Ta'ala, siapa kita makhluk? Kenapa hati manusia tidak pergi kepada Allah? Punca dia tidak mengenali siapa dia. Kalau dikenal siapa Allah Ta'ala, confirm hati manusia akan rindu yang kuat dengan dia, akan mahabbah yang kuat dengan dia. Dan bila mahabbah ini berlaku, akan berlakulah suasana kalam-kalam cinta. Engkau aku, aku engkau. Itu kalam cinta. Ya. Engkau ada di dalam hatiku. Kalau dia tak cinta, kau tak ada dalam hatiku. Apa makna kau ada di hatiku? Bukan makna tubuh badan kau tu masuk dalam hati tu, mati kau kan. Mana mahabbah, kasih. Tariquna tariqul mahabbah. Kata arifina billah, jalan kami ialah membentuk mahabbah yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila insan benar-benar mengenali Tuhan, confirm qalbi dia tidak akan berganjak dengan Allah Taala. Di mana saja dia berada, dia akan terasa rindu dengan Tuhannya. Sebab segala-gala dari dia. Tarikh lahir kita dari dia. Surat kematian pun dari dia. Rezeki dari dia. Kesihatan kita dari dia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tidak ada manusia boleh menghitung. Oleh kerana itulah kana Allah wala syai'a ma'ah. Tidak ada Allah Ta'ala dan tak ada satu pun serta dia. Ahad. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, maka aku menjadikan semua makhluk. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang tafsir mufassir di kalangan sahabat yang top, yang mendapat tahnik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri mentahnikkan dengan jari yang mulia. Dan doa yang dibaca di antaranya ialah apabila tamar tu dikunyah dan dimasukkan ke dalam mulut Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fil Quran, wa fi riwayah wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, kau jadikan Ibnu Abbas ni orang yang faqih, yang bijak, mahir dalam hukum hakam dan mahir dalam Al-Quran, atau memahir dalam bidang tafsir. Oleh kerana itu tafsiran Ibnu Abbas dikedepankan di kalangan tafsir yang lain. Dan di antara tafsir Ibnu Abbas, ayat yang biasa dan selalu kita dengar, yang popular dalam majlis ceramah dikeluarkan ialah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Apa makna liya'buduni? Ai illa liya'rifuni, supaya mereka makrifat dan mengenal akan aku. Apakah rahsia pengenalan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kemanakah matlamat dia, dan apakah natijah sebenarnya bila seorang mengenali siapa dia Allah dan siapa dirinya? Sebab itu makrifat akan Allah Ta'ala, ulama meletakkan barang siapa yang mengenal Tuhan, faman arafallah bihi fahuwa arif. Siapa yang mengenali Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala, dia mengenal Tuhan dengan Tuhan, maka orang tu arif yang sebenarnya. Faman arafahu, siapa yang mengenal Tuhan bidalil, dengan menggunakan dalil. Kita mengaji sifat 20, ya, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu semua ahli sunnah wal jamaah. Maka makrifat dia peringkat mutawasit, pertengahan, iaitu dipanggil mutakallim, golongan ulama-ulama ilmu usuluddin, mengenali Tuhan bidalil wal burhan. Mengenali Allah Ta'ala dengan dalil dan burhan ini, dia membina akidah yang sahihah, akidah yang betul. Tetapi kedudukan rohani dia belum berapa kuat. Belum berapa kuat, tidak sebagaimana yang pertama. Man arafallah bihi, siapa yang mengenali Allah Ta'ala dengan dia, maka ini dia akan duduk dalam satu peringkat dipanggil maqamul qurbi, kehampiran dirinya dengan Allah Ta'ala. Qurbuka ilaihi khurujuka minka wa bu'duka ukufuka ma'ak. Itu di antara kalam
Ibnu Raslan Ad-Dimishqi. Dia mengatakan apa? Qurbuka ilaih, kehampiran engkau dengan Allah Ta'ala, ila khurujuka, keluar engkau dari engkau. Khurujuka minka, iza harajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar daripada diri engkau, engkau kenal siapa Tuhan engkau. Semua kalam pelik-pelik ni dan tajuk kita pun agak pelik kan, ya. Bila engkau itu engkau tidak kenal siapa dia. Tapi bila engkau bukan engkau kenal siapa dia. Faham tak? Ya, bila engkau itu engkau, bermakna kita duduk dalam line masih memandang diri kita. Ini siapa? Ini saya buat. Ini siapa? Ini saya. Kalau orang puji pula, wah tuan hebat ya, tahu tak apa. Wah, tu lagi kacau tuan. Wah, tuan ni handal lah, kalau tuan tak ada memang tak jadi. Baru kenal siapa saya. Tak lagi pesawat jembalang tuan. Ya. Lagi kita tak keluar daripada diri kita, kita tak akan kenal siapa dia Allah Ta'ala. Dan kalau tak kenal, kita akan dapat mahabbah yang sebenar dengan Tuhannya. Ya. Kita akan dapat mahabbah sebenar kalau dia tak kenal sebenar kenal. Sebab itu Rasulullah SAW meletakkan taraf kurniaan yang paling hebat akan dibuka oleh Allah Ta'ala, pengenalan lebih tinggi bila kita memadamkan kewujudan kita. La haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung Allah Ta'ala, bukan gedung kita, gedung Tuhan. Ma'arif, futuhat, ma'arif, anwar, nur, semua akan dibuka bila seorang itu memadamkan haul dan kuwah dia. La haula wala quwata illa billah. Kita sering ucap, rasa-rasa kita ucap lebih 1000 kali. Ya, sikit la haula wala quwata. La haula. Apa dia la haula? Dah anda pun tak tahu nak sebut ya. Orang sebut la haula, anda pun sebut. Itu makam tinggi tuan-tuan. Ya. Kedudukan tinggi tu, dia boleh memadamkan pandangan dia. Mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Kita nak berjumpa Tuhan kena apa? Kenapa tuan-tuan? Kena mati dulu. Nabi Ibrahim AS ketika malakul maut datang nak mengambil nyawa dia, ya, lalu Nabi Ibrahim disound, ya, disound malaikat maut, ada kekasih nak ambil nyawa kekasih dia. Waktu banyak malakul maut report kepada Ta'ala, ya Allah, kekasih kau cakap macam ni. Apa Tuhan bagi? Tuhan bagi TKO tu. Allah Ta'ala kata, bercakap dengan Ibrahim, adakah kekasih tidak mahu berjumpa kekasih? Itu KO tu. Ya, bila Nabi Ibrahim diberitahu oleh malaikat, Allah Ta'ala jawab, adakah kekasih tidak mahu berjumpa kekasih? Maka apa jawab Nabi Ibrahim? Sekarang juga engkau tarik nyawa aku. Sekarang, jangan tangguh walau 1 second pun. Sekarang tarik aku. Jadi maknanya nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat, wujuhun yauma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat bila kaifin walan hisarah, dengan tidak ada satu pun cara yang serupa dengan makhluk. Itu dasar kita ahli sunnah. Tetap dasar kita laisa kamisli syai'. Allah Ta'ala yang zat dia wajib tidak boleh setaraf dengan zat makhluk yang mungkin, yang baru. Itu dasar asal kita. Ya, jadi lihat cara yang paling sempurna, ya, ditambahkan atra oleh Allah SWT, cara serah kepada Tuhan yang maha bijaksana. Ya, itu di antara nikmat paling besar. Sebab sebelum tu Allah Ta'ala test, Allah Ta'ala beri nikmat syurga tuan-tuan ni. Bila dia dapat hebat, dia rasa itu paling besar. Tuan tunjuk yang lain pula, dia nak yang lain pula. Mana dia taraki, nikmat makin hebat. Tuan tunjuk yang lain, mana dia sentiasa nak, sehingga Tuhan berjanji, kalau sekiranya mana nak lagi, yang ni akhir, jangan minta lagi. Ya Allah tak nak dah. Dia Tuan tunjuk, dia nak lagi dan last kali Tuan tajalli, Tuan buka, dapat melihat wajahnya yang maha agung, yang laisa kamisli syai'. Tuan tanya nak lagi, dia kata tak nak. Mana wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling hebat bila terbuka antara kita dengan Tuhan. Di akhirat cara dia, di dunia pun ada keterbukaan. Tapi bukan semacam mana di akhirat dengan mata, tapi dipanggil melihat bil basirah, dengan mata dalam. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sila buka 2 pandangan serentak. Bila kita buka mata luar, mata dalam kena buka. Kalau kita buka mata luar, mata dalam tak buka, itu amat bahaya.
lebih bahaya daripada telur di ujung tanduk. Kita buka mata luar ni, al-basar la yara illal khalaq. Mata luar dia tak boleh pandang melainkan makhluk. Wal basira la tara illal haq. Dan mata dalam dia tak pandang melainkan Ta'ala. Apa maksud pemandangan di dengan Tuhan? Ialah duduk dalam makamil muraqabah wal musyahadah. Ini disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Sayyidina Jibril AS, akhbirni anil ihsan. Hadis sahih, ya Muhammad, ceritakan aku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ni istilah sufi, dia panggil orang duduk taraf ni, dia panggil minal wasilin, orang yang sampai, bukan sampai bertemu begini kan, sampai maknawi, iaitulah dibukakan qalbi dia, roh dan sir dia supaya dapat syuhud ma'rifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara-cara dia ada proses pembersihan. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang dikasihi sekalian, telah diberi peluang hebat besar ketika alam zarri, ketika sebelum ada jasad kita ni, yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh, termasuk roh yang tak beriman sekarang ni, jawapan dia sama. Mana mereka telah mengenali Allah Ta'ala dengan pengenalan yang hebat. Ketika itu jasad ni tak ada ni. Yang ada ialah hakikatul insan, hakikat diri manusia. Ini disebut latifatul rabbaniyah nuraniyah. Latifah, benda yang seni, yang halus. Rabbaniyah, yang dibangsakan kepada kejadian Tuhan, ya. Yang nuraniyah, yang dibangsakan pada nur, itulah hakikat diri kita. Insan, hakikat diri itu dia ni yang layak mengenali Tuhan. Dia ni yang layak makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jasad kita luar ni tuan-tuan, yang kita jaga semua, kita cukup main hebat, kita kawal, dia tak ada ke mana tuan-tuan ya. Cukup masa dia mandi, kapan sumbat dalam liang lahat. Akhirnya dia menjadi makanan ulat dan cacing. Kita jaga-jaga, rupa benda tak ada nilai mana pun. Yang dalam tu ada nilai tu. Permata yang besar dalam tu, dia ni adalah kejadian, dia makhluk, tapi dia dikekalkan oleh Allah Ta'ala, ya. Dan dia yang boleh menangkap ma'ani, segala benda-benda yang hebat. Sebab tu ulama menyatakan, i'lam annal insan ayuhal insan annal haqiqatal hayah hiyal haqiqatur ruhaniyah. Ketahuilah wahai insan, sebenar-benar hakikat hidup itu apa? Hayatur ruhaniyah, kehidupan ruhani, bukan kehidupan jasmani. Kehidupan jasmani ini tarik tak lama tuan-tuan, ya. Di sini ada orang umur sampai 200 tahun ada tuan. Nak cari 100 pun tak ada. Lain 80 kita tanya sihat. Apa kau tanya sihat? Ni aku dah mati. Marah orang tanya dia sihat tuan. Ya, dapat alih macam nampak kan. Badan pun bau tanah kan. Ya, itu sangkar tuan. Tapi silap kita pelihara sangkar, burung di dalam yang mahal tidak diberi pemantauan. Ya, sahabat saya tuan-tuan, dia ada main burung tu, burung merebuk. Orang panggil burung ketitik. Burung tu harga dia 200,000 tuan. 200,000, bukan 200,000 rupiah kan. RM. Yang kata rupiah Malaysia pula kan. Ya, sangkar dia 3,000 tuan. Ya, jadi kalau dia asyik hari-hari solek sangkar berkilat, burung tak pergi makan, 3-4 hari jalan kawan tuan. Ya, sepatutnya dia kena pelihara burung tu dengan jaga. Bila bertanding ni burung tu menang, daripada 200,000 300,000 naik tuan, 400,000 harga naik tuan. Maksud dia apa? Yang dalam tu yang mahal. Roh kita jaga. Jangan sangkar luar ni kita jaga, tapi kita banyak tertipu dengan sangkaran luar yang kita jaga. Bukan yang kita solek lagi, kita jaga lagi. Pantang sakit, jumpa doktor, pakar tak pakar, luar negara, ya. Sedangkan dia akan padam, dia menuju akhir. Kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang makin dekat. Ya, mana maut tu kematian, dia makin dekat, tak usah lari lah. Dia nak mati, dia mati, dia buat lupa mati, dia mati kan. Dia bersiap mati, dia jalan mati, dan makin dekat. Yang tak mati roh, dia tu hakikat diri kita. Yang bercakap sekarang pun dia. Tuan-tuan pelik kan. Yang bercakap siapa sekarang ni? Yang bercakap sekarang siapa? Dia lah tuan-tuan. Kalau dia keluar, saya boleh cakap tak? Kalau dia keluar kan, tuan-tuan pun bungkus saya yang kain kapan. Mandi bungkus kain kapan, ya. Bila orang tanya, ustaz ada? Ustaz dah tak ada. Kan ada tu. Dah tak ada. Siapa yang ada sebenar? Ya.
Bapak kita meninggal, anak dia balik, kan? Anak dia pun tak, mak dia kata, bapak kau dah tak ada, dia tunjuk bapak dia. Padahal bapak dia terbaring dalam kain kapan. Ada tak tu? Dia kata tak ada. Siapa yang ada sebenar? Jasad ke dia? Dia yang mahal, tuan. Ya, maka jaga dia ruh. Ya, maka ruh dipanggil hakikat hayatur ruhaniyah, ja'alallahu fiha an-najah wan ni'mah wal lazzah wal rauha wa ghairiha. Tuan jadikan roh tadi nikmat yang sebenar, lazat sebenar, maka kita dapat tak nikmat roh, atau kita hanya mengambil nikmat jasmani? Sekadar nikmat luaran, yang lain pun dapat. Orang bukan Islam pun dapat, bahkan dia lebih banyak diambil. Jadi oleh kerana itu, fal yatana'amu bihazihil hayah, hendaklah kita mengambil nikmat dengan kehidupan ruhani. Wa illam tadkhul fi hazihil hayah, kalau kita tak masuk dalam lain mencari nikmat ruhani, qad azzabakumullah bihayatil jismaniyah ar-radiah, Tuhan akan azab kita dengan asyik tertipu melayan sangkar luar yang tidak bernilai, yang akan dibaling dalam liang lahat esok. Ratu cantik, tuan-tuan, kalau dia mati sebulan dia capur berani gali, tuan. Ini ya, tukang kubur kali tak berani gali dia. Mayat paling busuk, melantung busuk. Walaupun ratu cantik, ya, dia dah mati tangan capah, tuan. Ya, hilang habis semua tu. Jadi kita jangan tertipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul. Tidak ada kehidupan dunia banyak manusia tertipu. Jadi oleh kerana itu, jaga kehidupan ruhani. Jadi konteks kita tajuk kita, tuan-tuan, ialah masalah din. Dia yang mengenal. Ya, sebab tu pengenalan kepada Allah Ta'ala adalah merupakan motif pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan kita di dunia. Bila kita kenal siapa dia, maka peringkat mengenal, bila dia kenal lebih dekat, dia lain cara, kan? Ya. Tuan-tuan kenal Datuk Hamzah, kenal. Sebab apa? Saya sekampung dengan dia, kan? Tuan kenal Datuk Hamzah, kenal ke? Siapa dia? Saya anak dia. Ni dalam rumah. Kau tanya seorang lagi, siapa ni? Datuk Hamzah kenal. Saya isteri dia, itu dalam bilik. Maka lebih kenal, kan? Ada beza tak kenal tu? Beza. Ya. Kalau kenal buah durian, ya, atas kertas, dia duduk library, dia kajian membaca, kan? Terus semak, dia buat tesis durian musangking. 1000 muka surat, tuan. Tapi dia tak pernah tengok, kebun pun tak pernah masuk, buah pun tak pernah tengok. Dengan orang yang pergi masuk kebun, dia nampak pokok tu, buah tu jatuh, dia nampak, tuan. Ada beza tak? Beza. Yang orang dah pegang, dia buka, dia tengok, wah, macam kucing tidur. Dia cuit-cuit, tapi tak makan lagi. Dengan orang yang masuk telan, sama tak tu? Dia kenal lah buah durian, semua kenal. Tapi beza tak? Dia kenal buah durian dengan ilmiah, dengan ilmu. Dia kenal Tuhan dengan ilmu yakin. Al-yakin yang dibina dengan ilmu. Yang ni banyak lalai. Dia duduk peringkat ilmu yakin. Tauhid dia dengan dalil dan burhan. Yang ni kenal dengan rasa. Dia rasa sebut dia buah durian, meliliu. Ya, dia mengenal bizauq, dengan rasa. Maka macam mana kita nak dapat rasa, dan ini persoalan dia. Mengenal Tuhan bil azwaq, dengan rasa. Sebab ini adalah benda yang sangat penting. Dia mempengaruhi ruhani kita dengan Allah. Bila ruhani dengan Tuhan dia kuat, nak mengamalkan perintah Tuhan dia ringan. Tapi kalau ruhani dia sangkut, ya, sebab Nabi kata inna fi jasad ibni adam mudghah iza saluhat salat sa'id jasad kullu wa iza fasada fasada sa'id jasad kullu ala wahyal qalb. Tu hadis sahih. Dalam jasad Adam seketul daging, bila dia baik semua selesai baik, bila dia rosak semua rosak. Itulah qalbi. Ya, dia ilmu qalbi. Ilmu maknanya apa? Untuk menjaga pemimpin besar dalam jiwa kita dia. Yang kontrol sekarang siapa dia, tuan? Kita kata nak pergi jalan, kan? Tiba-tiba jalan dia rasa tak sedap, balik ah. Siapa kata balik? Balik ah, pusing balik, kan, tuan? Ya, dia kata pergi, dia kata pergi. Malas duduk pusing balik. Dia yang kontrol qalbi. Ya, mana dia yang mengawal. Sebab dia kata dia sebagai raja. Bila dia baik, semua akan baik. Jadi kita sekarang diamanahkan oleh Allah Ta'ala menjaga. Sama ada pemimpin peringkat kecil, diri kita sendiri, atau lagi peringkat masyarakat atau negara dan seterusnya. Maka dalam suratul Kahfi selalu kita baca apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Dia sebut qalbah, qalbun, hati. Wala tuti', kamu jangan berikan ketaatan
kepada orang yang qalbi dia. Tak sebut jasad, Tuhan sebut qalbi. Wala tuti' man aghfalna, mereka yang kami lalaikan qalbi dia daripada Allah Ta'ala. Mana orang yang qalbi dia tak ingat Tuhan, tak ada makrifat ke Tuhan, dia tidak layak memimpin dirinya sendiri. Tuhan nak pimpin orang lain, diri dia tak boleh. Tu ini makan dada lah pun macam. Sebab apa? Dia tak ada, qalbi dia rosak. Lepas qalbi rosak, apa rangkaian dia tuan? Wattaba'a hawahu, dia mengikut akan nafsu dia. Kemudian ujung dia apa? Wa kana amruhu furtah, tindakan dia habis melampaui batas Allah Ta'ala. Kalau kita pusing ayat ini, kenapa manusia melampaui batas Allah? Kerana dia mengikut nafsu. Kenapa dia ikut nafsu? Sebab ada ketiadaan ingat dia dengan Tuhan. Kalau diingat dengan Tuhan dengan sebenar ingat, dia takkan diperdaya oleh nafsu. Dan bila nafsu tak berdaya, dia akan jalan cantik. Sebab tu ilmu qalbi, ilmu ruh, kehayatul ruhaniyah, dia benda dipantau tu. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Awal surah Baqarah kita bacakan fi qulubihim marad. Marad syakkun, dalam qalbi dia ada marad, penyakit. Ya. Dia tak berapa menangkap dengan Allah Ta'ala ni. Kalau sebut yang lain dia menangkap, tapi kalau sebut Tuhan ni kurang. Tapi kalau hati dia baik, iza zukirallah, pam dia kontak. Wajilat qulubum, kocakan hati dia akan berlaku. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanah, bila dibaca ayat-ayat Ta'ala bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya pada Allah Ta'ala dia bertawakal, berpegang, bergantung. Ini maknanya hati yang hidup, hati yang bersih. Sebut dia akan ada gegaran. Orang panggil zikir gegar. Wah, dia ada zikir gegar tuan-tuan. Dia sub, dia pump, dia ada connect dalam. Sama ada gegaran tu jalal atau jamalullah. Dia dua tuan-tuan ni. Betul hikam Ibnu Atha dia kata apa? Mata a'taka asyhadaka birrah wa mata mana'ak asyhadaka kahrah fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata a'tak, bila mana Tuhan beri kamu nikmat, kecil besar berbagai nikmat, nikmat dunia, nikmat akhirat, macam-macam Tuhan beri, sebenarnya apa tuan? Asyhadaka birrah, dia suruh kita pandang, musyahadah akan nama dia al-bir. Kalau kita makan, kita minum, kita guna nikmat Tuhan, kalbi kita tak nampak al-bir, bermakna kita tu terlampau jauh dengan Tuhan. Mahjub, kita terdinding dengan Tuhan. Bahaya kan? Berjalan tutup mata, bahaya kan? Wa mata mana'ak, dan bila dia blok, tadi dia bagi kan, ni dia blok. Orang sihat, kita sakit. Orang senang, kita susah. Apa maksud sebenarnya? Asyhadaka kahrah, dia tayangkan nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dia kata gempa bumi, habis. Dia timbul dengan bumbung rumah, habis. Dam, dia tak tsunami, habis air naik atas, pum, dia tak habis dan yang manjat kok kelapa baru jatuh balik. Ya, habis dia gegar habis sekali. Besok kira lah, ini 15,000, besok 20,000 tergapur mayat dan dia tak sekali dengan nama dia Al-Qahar. Jadi apa maksud dia? Fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dalam dua keadaan, dia ulur nikmat atau dia tarik, sebenarnya dia suruh kita kenal dia. Ya, kalau dia kenal, siapa mengenali antara makrifat sebenar dengan Tuhan, maka akan berlaku keadaan begitu. Ya, bila berlaku keadaan begitu, maka makrifat dia akan naik. Maka pengenalan makrifat sebenar apa tuan-tuan? Bila terhapus pandangan makhluk daripada kalbi kita. Iaitu makna tauhid yang sebenarnya. Sebab tu ulama kata anna tauhid al-haq yakunullah la bighairi wa illa yakunu sadiq kad asrata ma'ahu mawjudan. Tauhid sebenar apa? Ia telah bahawa ada dia, tiada engkau. Ya, orang ni pening kepala tuan. Ada ia, tiada engkau. Selagi engkau ada, engkau belum kenal Tuhan. Ini lagi pening kalang-kalang sufi. Ya, apa maksud dia? Dia tak ada pening kan, maksud dia. Ya, maknanya selagi kita memandang kewujudan kita, ya, selagi itulah kita terhijab dengan Allah Ta'ala. Bila kita hapuskan pandangan keperasanan kalbi kita dengan makhluk, baru dibuka. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah Ta'ala tak mahu amal tu disekutukan, begitu kalbi kita tak nak disekutukan. Allah Ta'ala nak kalbi kita. Jasad kita tak apa? Ya, ajsaduhum ma'al khalaq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk, tapi hati dia dengan Tuhan. Itu pakaian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan arifin nabillah. Itu jalan selamat. Jasad kita dengan manusia tak ada apa. Kalbi jangan. Sebab Allah nak kalbi kita tu. Itilak kalbi kita. Ada tak mahabbah dengan dia? Ada tak gerun dengan dia? Ada tak tawajuh dengan dia?
Kalau ada, Masya Allah, orang tu akan diberikan kurniaan yang besar oleh Allah SWT. Jadi maknanya apa sini tuan-tuan? Dua, tajuk kita apa? Selagi engkau, kau takkan kenal dia. Maksud dia apa? Selagi kita pandang dia, saya tak kenal. Matikan, tidak ada haul wan quwwah melainkan hakikat daripada dia. Dalil Quran sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ya, Tuhan jadikan kita dan perbuatan kita. Bermaknanya kita bercakap, kita melihat, kita berjalan, semua kita tahu dari Allah. Sekarang bukan tahu, dia nak bawa atas peringkat rasa. Bukan tahu buah durian tu sedap, dia nak pergi rasa. Dan bila dia rasa je, sentuhan dalam tu akan ada. Ya, jadi buang rasa dengan makhluk. Rasa dalam ya, keperasanan dengan makhluk, kikis, kuatkan keperasanan dengan Allah Ta'ala. Perasan. Sebab kita selama ni kebanyakan orang awam, ya, dia yang diperasan makhluk 24 jam. Betul? Dalam semayang tuan-tuan kita boleh challenge. Sebelum rokok dia kan apa dia jadi kan? Allahu Akbar. Dah pergi maidin kan? Ya. 4 rakaat 4 supermarket dia pergi kan? Ya, belum habis lagi. Analah orang lain wallahu a'lam kan. Belum rokok lagi dah terbagai. Itulah kedudukan. Bila kita ucap wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, hati kita tak tawajuh kat dia, Tuhan kata kazabta, dusta engkau Tuhan kata. Wajjahtu, aku hadapkan zahir dan batinku kepadamu ya Allah. Tiba-tiba kalbi kita menghadap lain. Mulut cakap sini, hati empat lain. Itu maknanya apa tuan? Asal kita semak balik supaya kita dapat apa? Memadamkan keperasanan kalbi, ya. Anna tauhid la yakunu illa bitabari anil hadis wa huwa siwa. Ya, tauhid sebenar kita hapuskan perasaan kepada makhluk dan keperasanan kita tunggal dengan dia saja. Ya, itu dimasukkan dalam mana alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia mengingati Allah Taala dalam keadaan dia berdiri, duduk dan di mana saja keadaan dia. Full time kita dengan Tuhan kan ya. Kita nak full time dengan dia. Hati tu, jasad tak apa jasad nak pergi kerja, nak bisnes, nak apa menjaga darat laut pergilah. Kalbi tu tuan nak tu. Ya, sentiasa dengan dia, tak latih. Ya, sebab bila kalbi kita sentiasa dengan dia, Masya Allah, iman dia paling afdal. Afdalul iman anta'lamallaha yusma kuntah. Iman paling afdal kamu sedar dan perasan, ada keperasanan dengan Allah di mana saja kamu berada. Dan bila keperasanan dia kuat dengan Tuhan, Tuhan akan hadiahkan dia halawatut tawajjuh, kemanisan menghadap dia. Dan bila kemanisan dia diberikan, kita polon lagi betul-betul sungguh lagi, dia akan berikan satu lagi kurniaan daripada apa? Al-uns, ya, dan juga makam kejinakan kami, ataupun dipanggil asyik tuhu, ya, wa asyik tani. Dia asyik akan aku dan aku asyik akan dia. Bila asyik berlaku, maka rafa'tul hijab, aku buka hijab. Kalbi manusia bila dibuka tuan-tuan, Masya Allah, ya, kalbi kita ni tuan-tuan ni, dia macam cermin ya. Ya, dia macam cermin. Bila kita lap je sap, dia akan terbuka. Persoalan kalau kita tak lap, ya, kita mandi dalam bilik air, kita sabun tu melekat dekat cermin, dah setengah hun. Ya, kita tengok cermin tak nampak. Tapi kalau kita lap sikit, oh terang, lap lagi terang. Itulah kalbi. Kita lap dia selalu dengan istighfar wa taubah dan azkar. Iza kasuran azkar kasuran anwar, wa iza kasura anwar safat asrar, wa iza safat asrar kana ma'allahi qar. Ya, bila banyak zikrullah, maka hati akan banyak nur. Bila nur banyak, maka sir dia akan terang. Bila terang sir, maka dia akan tak layak bersama dengan Allah. Ketetapan hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Itu kita minta, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita 3 perkara yang besar supaya menuju ke arah itu. Yang pertama kita minta apa tuan-tuan? Al-hidayah. Yang kedua al-inayah, dan ketiga ar-ri'ayah. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirik. Dengan ada hidayah, maka seorang selamat daripada kufur dan syirik. Wa bil inayah mahfuzun anil kabair wa saghair. Dengan ada pemeliharaan, insan akan selamat daripada dosa besar dan kecil. Dan ketiga yang paling tinggi, ar-ri'ayah, pemeliharaan. Yang mahfuzun anil ghafalat wal khatarat.
Kalau dapat riayah, kalbi kita akan dipelihara oleh Ta'ala daripada lalai, sentiasa dengan dia. Jasad dia bersama makhluk, kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Ya, abdanuhum ma'al khalaik wa arwahuhum ma'allah. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala tarik letak kita di situ, jasad kita bersama makhluk, rohani kita sentiasa dengan Allah Ta'ala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
صلى
Waalaikumsalam